Yang berbahagia sahibus samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, Yang Amat Arif Tuan Haji Ibrahim bin Dris, Ketua Hakim Syar'i Negeri Perlis, dan seterusnya para peserta seminar Fiqh Muamalat Negeri Perlis bagi tahun 2020 yang dihormati dan diraikan. Alhamdulillah pada pagi ini kita telah masuk untuk sesi yang kedua. Jadi untuk makluman para peserta program seminar pada pagi ini, sesi yang kedua ini juga merangkumi 3 tajuk, iaitu tajuk yang pertama, hukum keterlibatan Muslim dalam penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim. Tajuk yang kedua, hukum penggunaan objek yang berbentuk salib atau apa-apa lambang agama lain. Tajuk yang ketiga, fatwa pertandingan dan wang pertandingan. Tajuk-tajuk ini akan disampaikan oleh sahibus samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan sahibus samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pengurusi Al-Fadhil Ustaz Syed Abdullah yang dikasihi, diraikan, Yang Ma'arif, Tuan Hakim Muhammad Syariah, terima kasih kerana sudi menyertai kita pada pagi ini. Ashabul Fadilah, para asatizah, para penonton, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, pasal kita ada penonton yang juga di luar daripada Perlis ni, mungkin mereka heran pasal apa mereka ni ada seminar, kami kena duduk di rumah. Pasal Perlis, mungkin sebahagian tahulah bahawa Perlis ni adalah kita ada dalam zon hijau. Jadi kita, alhamdulillah, rakyat di Perlis ni setakat ni kita hidup seperti biasa dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Kita ada seminar, kita ada kuliah di masjid, kita ada sembahyang jemaah, dan alhamdulillah mudah-mudahan nikmat ini kekal di Negeri Perlis. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, masa tak banyak tinggal, saya akan sebut pasal ada 3 fatwa. Fatwa-fatwa ni mungkin telah diterangkan tadi. Di Negeri Perlis ini, sesuatu fatwa yang nak dibuat yang menjadi amalan kita, kita bukan sekadar ambil satu keputusan haram ataupun halal, kemudian pihak Jabatan Mufti lah tolong buat ayat. Tak. Fatwa di Negeri Perlis ni yang menjadi amalan kita, ayat-ayat di dalam fatwa itu disusun bersama. Setelah semua setuju dengan wording itu, dengan pemilihan perkataan dan ayat yang diatur, barulah diisytiharkan fatwa itu sebagai fatwa jawatan kuasa fatwa. Maksudnya tidak ada monopoli mufti ke siapa-siapa ke, memang ahli jawatan kuasa bersama-sama untuk merumuskan ataupun menyimpulkan keputusan-keputusan yang dibuat. Sini saya nak sebut supaya kita jelas. Kerana apabila dikatakan fatwa negeri, bermaksud bukan pendapat mufti secara personal. Dia adalah merupakan keputusan yang telah dirumuskan di dalam jawatan kuasa, mesyuarat atau jawatan kuasa fatwa negeri. Hadirin dan hadirat dan penonton yang dihormati, saya pergi yang pertama dulu tentang hukum penggunaan objek yang berbentuk salib dan apa-apa lambang agama lain. Tak apa, tak ada pun. Tentu ada lah. Disediakan tak kertas ni? Ada? Ada. Ada? Okay. Sebelum saya nak pergi ni, saya nak sebut beberapa perkara
madkhal dia, intro kepada masalah ni. Antara masalah ni ialah isu tentang tasyabbuh. Ya, orang kita selalu duk sebut jangan tasyabbuh, jangan tasyabbuh. Tasyabbuh ni dia berasal daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, hadis daripada Anas bin Malik, hadis daripada Huzaifah ibn Yaman dan juga Abdullah ibn Umar, iaitu man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyamai dengan satu kaum itu, tasyabbuh dengan satu kaum itu, dia di kalangan mereka. Tasyabbuh ni, kita nak kena tahu apa maksud tasyabbuh ni. Apa maksud satu orang tu bersama, menyerupai tu. Kita berjalan kaki, kita berjalan, ataupun kita pakai kasut. Orang penganut agama lain pun pakai kasut. Adakah tasyabbuh? Tasyabbuh yang dimaksudkan di sini ialah tasyabbuh dalam perkara yang menjadi perlambangan ataupun menjadi ciri khusus bagi pihak tertentu. Kalau tidak jadi tasyabbuh. Kita kata hari hampa ni tasyabbuh sebab hampa pakai baju, orang lain pun pakai baju kemeja, penganut agama lain pun pakai baju kemeja, sama dengan penganut agama lain. Tak. Kerana bukan mereka saja pakai, tapi orang lain juga pakai. Tak menjadi ciri. Dan perkataan tasyabbuh itu sendiri, semua ramai orang bila baca hadis ni, hadis tasyabbuh, gambaran ataupun ingatan mereka pergi kepada benda-benda yang negatif saja. Tasyabbuh dengan orang yang tak elok. Dalam konteks ni ialah tasyabbuh dengan amalan kufur. Tapi tidak. Hadis ni juga merangkumi maksud, jika seseorang tasyabbuh dengan orang yang baik, maka maknanya dia baik lah. Fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh dengan orang saleh, maka fahuwa minhum. Dia di kalangan mereka. Okey. Dalam masalah tasyabbuh, sebelum nak baca fatwa ni, tasyabbuh ialah tasyabbuh dalam perkara yang membabitkan dua yang dilarang. Satu perkara yang menjadi ciri kepada kekufuran. Satu tasyabbuh kepada benda yang menjadi ciri kepada maksiat. Kufur. Benda tu kaitan dengan kufur. Atau kaitan dengan maksiat. Satu tempat tu, rambut satu style. Rambut tu kata misalnya hanya geng-geng tertentu ni yang mempunyai perangai yang teruk macam tu yang pakai. Buat. Kita menyamainya. Walaupun asal mungkin boleh. Tapi tasyabbuh dengan orang yang tak elok. Dilarang. Sebab tu masalah tasyabbuh ni ada masalah kena tengok pada waqi' juga, pada uruf juga. Okey. Kemudian ada dua hal sebelum saya nak baca ni. Ada perkara yang duduk pada manusia itu perlambangan berkaitan agama. Ada perkara yang merupakan ciri berkaitan dengan thaqafah, berkaitan dengan kebudayaan. Kita pakai baju Chongsam Cina, ia tak ada kaitan dengan agama. Dulu orang Melayu sensitif masa awal dulu. Zaman Ahmad Arif mungkin muda-muda tu. Makan pakai chopstick kan. Orang rasa janggal. Dia takut menyerupai orang kafir. Padahal itu bukan ciri orang kafir. Itu cara makan yang membabitkan kaum. Dan kaum ada cara dah. Saya pergi ke India. Sebelum nak pergi jumpa Maulana hadis ni, pergilah beli baju kurta. Kami pergi beli kat Delhi, tak ada siapa nasihat kita. Tengok kurta cantik-cantik, warna-warni ada, dengan lagi hiasan kat tengkok apa. Semua kita beli tu lah.
Bila sampai sana, rupanya pelajar penuntut ilmu ni, di situ dia tak pakai yang warna ni. Dia pakai putih ya. Dan kemudian bucu kurta tu, dia macam ni, curve, tajam macam ni. Dia bukan yang jenis potong. Hatta maksud, sebab tu Islam adalah agama yang paling pantas berkembang dan dia assimilate dengan budaya tempatan. Orang Arab pakai jubah, mari ke India jadi kurta, mari ke Melayu lagi singkat jadi baju Melayu. Itu bukan ciri agama, itu ciri kaum. Kaum, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kaum Allah ciptakan. So, kadang-kadang tak dipahami oleh, saya sebut juga tentang masalah culture ni. Pakai baju hitam perempuan, boleh lah, tak ada masalah. Tapi nak katakan itu pelamangan tentang ciri-ciri agama, tidak. Itu mungkin ciri orang diteluk. Wanita-wanita diteluk. Hadis-hadis menunjukkan isteri-isteri Nabi pakai pakaian berwarna. Riwayat-riwayat daripada Aisyah binti Sa'ad umpamanya, mereka melihat isteri Nabi dengan pakaian berwarna. Itu culture. Jadi kita kena bezakan hal itu. Dan ini juga yang menimbulkan persoalan di kalangan para ulama usul berhubung dengan perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Ibn Qudamah Al-Maqdisi telah menulis kitab Al-Muhaqqiq fi Ilmi Al-Usul bima yata'allaq bi af'alir Rasul, tentang perbuatan Rasul. Al-Imam Al-Ghazali umpamanya, dia menyalahkan sebahagian muhaddisin yang menganggap perbuatan Nabi itu sebagai sunnah. Dia kata ghalat, salah. Perbuatan Nabi, maksud perbuatan Nabi yang Nabi amalkan dalam bentuk jibiliyah maksudnya. Jibiliyah yakni yang menjadi, bukan Nabi saja buat, orang lain pun buat. Umpama pakai jubah, bukan saja Nabi pakai, memang masyarakat Arab pakai jubah. Dia bukan ciri Nabi. Kalau Nabi tak pakai pun memang itulah masyarakat Arab. Demikian serban, demikian seumpamanya. Sebahagian ahlul usul tidak memasukkan ini sebagai sunnah yang dituntut. Kerana dia bukan ciri, bukan khasais, bukan ciri khasais ataupun ciri-ciri yang zahir setelah datangnya agama Islam. Tak. Ini jibiliyah, ini bab sunnah jibiliyah yang dibahaskan oleh para ulama usul dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah apabila membahaskan tentang hadis-hadis berhubung dengan pakaian Nabi ini, dia kata Nabi ini sallallahu alaihi wasallam pakai kamis, pakai serban, pakai baju bulu, pakai farajiyah, baju hak besar labuh tu. Ada musafir pakai baju bulu pun ada. Pakai baju Yaman. Kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan, dalam riwayat syamiyatan, dayatu qummain, sempit. Nabi pakai baju Rom, sedangkan Rom Kristian. Dalam sebagian riwayat baju Syam, jubah Syam Nabi pakai. Kan ini jibiliyah. Maka Ibn Taymiyah rahimahullah membuat kesimpulan, kata dia, maka yang jadi sunnah itu seseorang memakai dan memakan apa yang mudah di dalam negerinya. Karena Nabi itu isunya ialah Nabi memakai apa yang sampai kepadanya, yang mudah kepadanya, dan dia tidak takalluf dalam hal itu. Yakni tidak membebankan dirinya untuk buat satu desain baju khusus. Apalagi untuk buat desain kasut, desain capal kah, itu bukan tujuan Nabi. Dia tidak datang untuk itu. Dia datang untuk membawa syariat.
Dia minta untuk bawa akidah, akhlak, peradaban, cara hidup. Kalau itulah tujuan kedatangan Nabi, ataupun itulah antara perkara yang mesti menjadi tuntutan mengikut Nabi, artinya tidak ada makna li ta'arafu, untuk kenal mengenali. Semua kaum kena convert diri mereka menjadi Arab. Di sudut pakaian, di sudut makan, cara Arab. Maka Allah menciptakan manusia daripada berbagai-bagai kabilah. Bukan itu tujuannya. Hatta kasut yang sunnah, berdasarkan keadaan. Kasut bagi orang main pejabat, sunnahnya lain. Kasut orang pergi kerja kontrak tempat bahayanya, sunnahnya lain. Yang paling selamat untuk diri dia lah, pakai kasut slipper pergi buat kerja tu. Walaupun kononnya macam bentuk capan Nabi, tapi bahaya kaki dia, nak buat apa? Macam tu juga orang naik macam motosikal. Selalu saya sebut naik motosikal, sunnahnya bukan pakai serban, sunnahnya pakai topi keledar lah. Kerana dalilnya apa? Dalilnya Nabi perang pakai baju besi, nak protect diri baginda. Tapi taklah Nabi, kalau orang yang kata nak ada Nabi pakai baju besi, saya selalu sebut contoh ni merata lah kan, berulang kali. Mari satu orang mai jumpa kita pakai baju besi. Dia kata, pasal pakai baju besi? Sunnah. Ada dalam hadis Nabi pakai baju besi. Memanglah Nabi pakai untuk perang. Sebab itu isu tasyabuh ni mesti dipahami dengan kerangka yang lebih luas. Sebab itu kita baca dalam hadis riwayat Imam Bukhari, selalu kita baca, kata Anas, lama aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila Rum, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tulis surat kepada Rum, maka mereka kata, ya Rasulullah, qila annahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Rum tak akan baca surat melainkan surat tu kena ada cop. Maksudnya cop tu bukan ikut-ikut surat Nabi dah cop, kita buat cop. Tapi cop tu bukan sunnah Nabi. Nabi buat benda tu setelah dimaklumkan bahawasanya Rom tak baca surat, melainkan kena ada cop. Kata Anas, fattakhadha khataman min fiddah ka'anni anzuru ila bayadihi wa naqasha fi Muhammad Rasulullah. Nabi pun ambil cop, khatam ni cop ataupun cincin baginda yang dibuat daripada perak. Ditulis padanya, aku macam terbayang, kata Anas, warna putih, warna perak lah di cincin tu, yang ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Maksudnya Nabi buat. Ini salah satu benda menunjukkan kita follow protokol. Kalau itu merupakan tuntutan semasa. Ini juga saya bagi tahu lah, kan. Kalau dalam parlimen orang kata kena pakai kod lah. Kalau orang kata hari tu tempat kami mai kena pakai baju Melayu bersampin, pakai sampin lah. Setengah orang dulu ada kes, ada orang perjuangkan, mempertahankan sunnah. Bapa dan anak-anak dia yang tak mau pakai baju sekolah, kekal pakai jubah dan serban. Dia rasakan dia mempertahankan agama. Tapi tidak. Itu dah ada was you mengaji di rumah sendiri. Masuk tempat orang, you follow lah. Nabi tak kata Rum tak mau baca, biar dia sesat ya, kapiak sampai aku sudah. Ni surat Nabi. Tak, fattakhadha khataman. Nabi follow. Ini adalah perkara, kerana Islam ini kita tolerance dalam hal-hal yang tak menjejahkan prinsip kita. Orang suruh pakai songkok lah. Orang kata di situ orang pakai baju kemeja, pakai baju kemeja. Ikutlah peraturan tu. Melainkan dia kata telanjang, tak boleh ya.
Okey. Saya masuk mukadimah itu supaya kita faham konsep umum pada hal-hal yang kita nak bincangkan. Okey. Dalam keputusan fatwa kita hal ni dia kata pertama, bentuk salib yang dibuat oleh mana-mana pihak dengan maksud sebagai salib, maka hukumnya adalah hukum salib, iaitu haram diguna pakai oleh seorang Muslim. Kalau dia buat tu memang tujuan dia salib dan memang orang tengok pun dia tujuan asal pun memang salib dah. Dia buat salib, dia jual. Kita pergi melawat Vatikan, kenang-kenangan. Kita pun ambil satu salib tu, ikat di tangan kita. Dan Kristian kah? Tak, dia kata ni beli kenang-kenangan lah. Ataupun ambil salib tu, pergi bubuh di rumah kita, di dinding. Gantung-gantung banyak-banyak perhiasan. Salah satunya salib kenang-kenangan yang kita beli di satu tempat gereja yang kita lawati. Walaupun kita tak maksudkan apa, kenang-kenangan saja, dia adalah haram diguna pakai oleh seorang Muslim. Ataupun kita tengok artis pakai, artis barat pakai. Di barat ni dia pakai salib ni mungkin dah tak ada nilai dah bagi dia. Bukan dia percaya pun kadang-kadang kepada Jesus ke apa. Style lah sebahagian. So dia pakai. Kita pun ni budak-muda kita pakai. Dia kata tak, Kristian tak. Tiru artis. Haram. Yang kedua, bentuk yang jelas kelihatan salib dari segi kedudukan dan cara ia digunakan, sekalipun tidak dinyatakan tujuannya adalah salib, maka itu juga seperti hukum salib. Yang ni bentuknya jelas. Orang tak boleh nak tafsir dah melainkan salib. Dia kata bukan salib. Tapi tak ada siapa yang tengok melainkan kata salib. Dia buat bentuk seperti itu, letak di dinding dan bentuk yang macam tu. Masuk dalam rumah dia, salib kat tu. Tak ada hiasannya. Hiasan huruf T di dinding. Itu jelas. Itu maksud menyamai hadis tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Okey. Clear? Yang ketiga, bentuk yang boleh diandaikan atau kebetulan seperti salib, padahal ia bukan bertujuan salib. Seperti huruf T, tanda campur, simpang 4, bunga 4 kelompok, kayu binaan, alat-alat pertukangan dan seumpamanya adalah tidak dihukum sebagai salib, tidak haram ia diguna pakai. Kalau tidak, tak boleh tulis lah. T tak boleh nak tulis. Simpang 4 tak boleh nak lalu. Dan ada masa dulu, ada bunga apa tu? Bunga yang lambang kepada Cordova. So dia orang sensitif. Ada masa dulu, tingkap-tingkap rumah orang ni, dia nampak, orang boleh nampak macam tu. Dia tak nampak hak keliling tu, dia nampak tengah tu ya. Oh, salib. Kristian sudah menguasai keadaan. Dan itu pun satu penyakit lah. Kita tak tahu. Orang yang, saya bukan kata mungkin bagus dia berhati-hati, tapi dia jangan takut-takutkan benda yang bukan-bukan. Kalau dia nak berhati-hati untuk diri dia, sebab tu kita tulis nombor 4 ni. Jika seorang mengelak dari apa-apa bentuk yang boleh diandaikan seperti salib untuk dirinya adalah suatu yang baik dengan syarat dia tidak membebankan pihak lain. Kalau dia ni apa saja bentuk yang macam salib di rumah dia, dia buang habis. Tak apa. Itu harta dia. Tapi dia tak boleh pergi paksa orang. Tengok orang tulis huruf T ke, dia garis bang. Bagi jadi satu garis lagi, bagi tak nampak macam salib. Tengok tingkap rumah orang, ada macam cross macam tu, dia pergi ubah, pergi patahkan harta orang. Tak boleh. Jadi, ini adalah respon kita kepada isu
salib yang kadang-kadang berlaku pada sebahagian masyarakat kita. Okey. Ini simple lah, senang tuan-tuan pun tahu. Ada soalan Ustaz Syed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraimi bin Ali. Di sini saya nak bertanya satu soalan. Tadi Datuk Mufti telah menyebutkan tentang penggunaan tanda salib lah. Jadi dari segi hukumnya adalah haram. Kemudian saya ingin mendapatkan penjelasan lah dari sudut kita kata adakah dia boleh merosakkan akidah atau iman seseorang ataupun boleh jatuh kepada kita kata kepada syirik lah. Terima kasih. Balik berada fatwa ni. Okey. Masalah tasyabuh ini para ulama bincang. Para ulama sekurang-kurangnya mempunyai dua pandangan di dalam masalah tasyabuh dengan agama lain. Satu pandangan mereka menyatakan jika seseorang tasyabuh dengan benda yang menjadi ciri khusus agama lain dan dia beriktikad dengan iktikad itu. Sebelum tu, yang pertama jika dia tasyabuh saja, dia tak iktikad apa? Hari Sabtu umpamanya ataupun hari Diwali orang semua pergi ke kuil umpamanya, dia pun pergi cucuh api sekali lah apa misalnya. Orang tanya hang percaya tak? Tak percaya saja, kawan-kawan buat, duk kawan rapat dengan mereka, kita buat juga. Satu golongan ulama menyatakan kufur walaupun tanpa i'tiqad. Yang kedua ialah mereka menyatakan jika dia tidak i'tiqad, dia hanya suka-suka ya, dia telah melakukan dosa yang sangat besar tapi tidak kufur. Kerana kufur membabitkan i'tiqad. Wallahu alam. Oleh kerana kufur mentakfirkan ni benda berat, maka kalau tanya saya secara personal, tak ada dalam fatwa, saya pakai nombor 2 lah. Saya kata dosa besar, melainkan dia pun redha dengan perbuatan tu. Kadang-kadang mungkin dia tak redha, dia suka-suka saja ra'i kawan-kawan. Depa hari tu pakai dok buat macam tu belaka. Dia apa pun buat, buat lambang salib. Apabila tengok buat kawan-kawan pakai buat, dia pun buat juga. Hang Kristian kan? Tak, kawan-kawan buat. Satgi depa kata aku lain sangat. Kita kata dosa besar, dan kita beritahu sebahagian ulama menyatakan kufur di atas man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum yakni termasuk dalam kekufuran tu. Tapi oleh kerana pada saya lah wallahu alam, kufur ni benda i'tiqad. Jadi kalau dia buat tu di atas satu alasan yang dia tak redha pun dengan benda tu, tapi dia buat tu macam nak ra'i ya, kalau boleh dia tak membuat, maka dia tidak kufur tapi melakukan dosa yang sangat besar. Ini juga akan babit fatwa berhubung dengan masalah merayakan turut serta dengan majlis perayaan kaum lain, hadir open house tu cerita lain, rumah tu buka itu cerita lain. Ini cerita hadir mengamalkan yang tak dibuat melainkan penganut agama itu sahaja. Itu seperti mana fatwa yang berkaitan yang pernah kita bincangkan dulu. Ya, terima kasih. Ada soalan? Ya, ada lagi soalan insyaAllah. Tak ada, kita pin next. Ya. Takut masa tak dan. Okey, hukum keterlibatan Muslim dalam penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim. Fatwa-fatwa ni kita keluar, biasanya kita respon kepada isu-isu semasa yang ditanya kepada Jabatan Mufti. Sebab itu bagi rakyat negeri Perlis ni, bahkan kadang-kadang luar Perlis pun ada, banyak juga mereka hantar soalan supaya dijawab oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri. Bila kita rasa relevan, kita akan bawa ke Jawatankuasa Fatwa Negeri. Satu, pekerjaan menghantar barang seperti penghantar makanan atau penumpang seperti pemandu teksi, yakni penghantar makanan atau yakni bagi orang tumpang seperti pemandu teksi adalah yakni hantar orang lah, hantar penumpang.
Yang ni seperti penghantar makanan atau penghantar penumpang, tu maksud dia. Seperti pemandu teksi adalah pekerjaan yang harus selagi ia tidak dikhususkan untuk kegiatan haram seperti mengedar dadah atau memandu untuk kegiatan jenayah. Saya nak fahamkan ni dulu. Maksud dia, semua pekerjaan ni dalam sama macam makanan. Makanan asalnya halal sehingga terbukti haram. Pekerjaan juga sama. Semuanya halal sehingga terbukti haram. Melainkan pekerjaan yang penghantaran tu memang khusus. Dia ni kerja dia hantar dadah. Memang yang tu. Antara Padang Besar, lintas balik sana, dia bukan kerja apa. Dia kerja memang khusus hantar dadah. Ataupun kerja dia hantar pelacur. Itu kerja dia. Khusus dia buat haram. Tapi pekerjaan menghantar itu sendiri pekerjaan yang harus pada asalnya. Seseorang yang bekerja sebagai penghantar barang atau pemandu kenderaan yang sifat pekerjaan itu umum dan tidak bertujuan jahat, maka hasil pendapatannya adalah halal. Jadi dua, dalam amalan perbuatan kita, satu niat kita, yang kedua apa tindakan kita. Kadang-kadang hukum kena sebab niat, kadang-kadang hukum kena sebab tindakan. Kan? Kadang-kadang tindakan okey, tapi niat salah. Kan? Tak kayu di satu tempat kerana nak halang orang masuk, takut orang jatuh. Okey lah, kerja yang betul ya. Pasang kayu supaya orang terlanggar dan orang tu jatuh. Benda yang sama. Kita letak penghalang tu, penghalang nak bagi orang selamat, satu penghalang nak bagi orang jatuh. Supaya orang tak nampak, terpijak, jatuh. Niat membezakan hukum. Niat membezakan hukum. Kadang-kadang niat betul, tindakan salah. Kerana akibat daripada tindakan tu kita tahu akibatnya bahaya. Macam kita bincang masalah orang yang melancarkan serangan kepada orang bukan Islam di negara bukan Islam, yang akhirnya orang bukan Islam serang orang Islam. Mungkin niat dia tu kadang-kadang sebab ada orang Islam telah jadi mangsa, dia nak bertindak balik misalnya. Mungkin niat dia tu taklah jahat, tapi tindakannya itu menyebabkan menjelmanya satu kejahatan. Jadi ini dua perkara yang mesti diimbangkan. Dua, adalah tidak menjadi kewajipan kepada pekerja penghantar barang untuk mengetahui secara terperinci kandungan barang yang beliau hantar, sama ada halal atau haram dari segi hukum syarak. Memadai untuk dia mengetahui bahawa apa yang beliau hantar itu tidak menyanggahi undang-undang pemerintah demi keselamatan dirinya. Ini kerana syarak tidak menyuruh seseorang mengintip barangan orang lain dan bukan tugasan pekerja berkenaan melakukan pemeriksaan dari segi hukum syarak tentang barangan yang dia bawa. Ini bab kita tidak disuruh untuk tajassus, cari kesalahan orang lain yang tidak mengancam awam. Barang dia kita hantar. Tak payah, kita hantar kek. Kita tak payah tengok kek, ambil gambar ingredient ni, lepas tu cek pula. Ni dia ada masukkan bahan sekian-sekian ni, halal ke tak ni? Oh, benda ni tak apa halal ni. Aku tak boleh nak hantar kek ni. Dia zahirnya kek, kau hantar je lah. Melainkan zahirnya ni seketui satu paha khinzir. Itu cerita lain lah. Ataupun orang budak-budak yang hantar apa? Tu Food Panda ke ataupun Postman ke ataupun yang hantar barang-barangan, dia tak payah perlu cek saya nak tahu barang ni dalam ni barang apa. Takut ada barang haram sekali saya terbabit bekerjasama dalam benda yang haram. Dia tak perlu. Sebagian orang dia rasa itu beragama. Sebenarnya itu bukan beragama. Itu takalluf dalam beragama. Sebab tu kita zahir, tidak kalau kita kena cek. Pemerintah Islam ni kena masuk habis rumah orang Islam. Nak cek ada arak ke tak. Zahirnya tak ada, tak payah.
dalam Muwatta Imam Malik. Sebab itu apabila Sayyidina Umar pusing Madinah, dan kemudian dia tengok ada rumah bising, rumah Rabi'ah anak Ubay bin Khalaf, bising. Umar tanya Abdul Rahman, kau tahu apa? Mereka ni minum arak ni, bising, mabuk ni. Dengar daripada luar lah, nampak tak? Dia tanya Abdul Rahman bin Auf, apa patutnya? Abdul Rahman bin Auf kata, Ra'aitu qad ataina ma nahallahu anhu wa la tajassasu. Aku berpendapat kita telah mendatangi apa yang Allah larang, iaitu jangan mengintip. Maka Umar balik. Orang kata, weh macam tu senang orang buat maksiat. Orang ni kadang-kadang dia nak jadi malaikat apa? Raqib Atid ke apa tu. That is not your business. Itu bukan urusan awak. Kalau dia buat dosa, dia jawab dengan Tuhan. Kita hanya difardukan oleh agama mencegah apa yang zahir di hadapan mata kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang nampak mungkar, dia ubah. Nampak, dia tahu, dia ubah. Tak nampak, tak payah sibuk. Kalau tidak nak kena cek bagi setiap orang. Tak ada siapa boleh hidup dalam dunia ni. Hatta makanan kita. Makcik tu pergi makan, masak lok ayam. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Lama makcik menega? Lama lah. Makcik orang mana orang sini? Makcik ni pagi tadi, ni buat apa? Gulai ayam. Ayam ni makcik beli di mana? Beli dia ke pasar. Yang sembelih tu, dia tu betul-betul baca elok lah. Dia orang Islam lah. Dia amalkan Islam. Ada apa perbuatan dia yang mungkin dia keluar akidah ke apa? Tak payahlah. Agama tak suruh sampai macam tu. Zahirnya tak ada zahir haram, awak hantar barang tu. Kalau tidak, tak ada orang Muslim boleh kerja penghantaran ni. Hantar kotak, hantar apa. Dan ini saya selalu sebut, kerana kadang-kadang bila ada zahirut tadayyun, zahir beragama, ni baguslah. Tapi dia nak pergi kepada takalluf di dalam beragama. Dia sangka lagi susah tu, lagi bagus lah. Lagi ketat tu, lagi keras bagus. Dia ini bagus. Keras dia dalam agama. Tak bagus. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang membeban-beban, memayah-mayahkan agama dan beragama, melainkan dia yang akan kalah nanti. Okey. Adapun jika zahir secara jelas tugasannya khas untuk membawa barang-barang yang haram seperti arak, khinzir dan seumpamanya kepada bukan Muslim, maka itu adalah diharamkan dari segi syarak di sisi majoriti ulama. Adapun di sisi mazhab Hanafi, ia dibolehkan sekiranya bahan-bahan haram dari segi syarak itu untuk bukan Muslim dan petugas Muslim tersebut bukan secara langsung menghasilkan bahan-bahan tersebut, tetapi sekadar menghantar sahaja. Pendapat majoriti ulama itu lebih wajar dipegang, melainkan jika seseorang dalam keadaan yang amat sukar memperolehi pekerjaan untuk menampung hidupnya, maka dia boleh mengamalkan pendapat mazhab Hanafi. Dalam masa yang sama hendaklah dia berusaha mendapatkan pekerjaan yang lain. Saya nak fahamkan ni. Orang tuan-tuan mungkin akan tanya, macam mana mazhab Hanafi? Dia nak faham fiqh ni, dia kena faham daripada benda yang kecil sehingga kepada tatbiq dia benda yang besar. Saya buat contoh. Kita duduk apa? Kita kawan kita duduk tepi satu orang non-Muslim. Dia duduk belah sana, kita duduk belah sini. Lepas pada tu, kawan dia metok atas meja ni, khinzir goreng. Kalau bukan kan, ambillah khinzir. Dia kata kat kita,
Ataupun arak lah. Dia kata kat kita, ni tolong tolak siap kat aku. Kita duduk tengah, dia duduk belah sana. Tolak pinggan tu bagi sampai kat dia. Allah bukan kita yang beli. Tuan-tuan kata mana ada keadaan macam tu. Tuan-tuan mungkin tak rasa lah. Tapi siapa yang pernah duduk di luar negara, duduk negeri yang majoriti non-Muslim, duduk di Europe, di UK, US, ataupun di Thailand ke apa yang kawan, dia akan tahu lah benda-benda ni berlaku lah bila kita, terutama bila kita pergi kedai dengan kawan kita yang bukan Muslim. Kita mungkin order makanan-makanan ni yang untuk veggie ni. So nak elak kita makan sayur ke apa. Dia tu. Makanan dia letak atas meja kita. Dia kata duduk depan kita. Dia bagi kat aku lah. Kita tolak kepada dia. Tu nak tunjuk tatbik yang kecil. Maksudnya kita menyampaikan benda yang haram kepada bukan Muslim. Di segi jumhur tak boleh. Kita tahu tak boleh tolak, haram. Di segi Abu Hanifah, dia kata boleh. Selagi bukan kita yang pergi buat produk tu. Yang nak makan tu pula bukan Muslim. Hak tu makanan dia, bagi dah. Itu pandangan Abu Hanifah. Supaya tuan-tuan dapat faham macam mana benda ni boleh pi sampai hantar barang ni. Kalau itu boleh, samalah tadi hantar barang tadi. Iaitu menyampaikan barang kepada bukan Muslim, barang tu haram. Majoriti para ulama kata tak boleh. Karena itu ta'awun 'alal ismi wal udwan. Di segi Abu Hanifah pula berlaku perbincangan yang menjadi isu di dalam usul fiqh. Iaitu orang yang bukan Muslim ni, yang bukan tak menganut Islam ni, dia mukhatab ataupun tidak dengan furu' syariah ni. Dia tu orang yang kafir itu, adakah di atas pundaknya kewajipan syariat yang lain? Orang Islam haram makan, orang contohlah orang nak faham, orang Islam wajib solat. Orang bukan Islam wajib solat ataupun tak? Ni nak bagi faham mudah, simple. Wajib solat tak? Tuan-tuan tak tahu wajib tak? Ha? Wajib ataupun tak? Itu satu mazhab. Dia wajib solat ataupun tak? Di kalangan para ulama, kaul yang besar, mereka kata bahawasanya dia pun wajib sebenarnya. Pasal syarak tu bila Allah suruh pada semua termasuk dia lah. Di kalangan para ulama usul, mereka kata dia tak bincang dah, wajib tu tak ada kat dia. Sebab dia telah gagal daripada perkara asas lagi, iaitu akidah dia dah kufur. Bila akidah tu kufur, hak lain tu dah tak kena dah kat dia. Memang dia ahli neraka lah. Terus ada bincang lah. Kaul yang pertama tadi kata tak. Artinya di akhirat besok Allah akan tanya, pasal apa kau tak solat zuhur? Dia kata pasal aku kafir. Dia akan kena denda tak solat zuhur, denda tak solat asar, denda tak solat. Dia akan kena hukuman dia tu. Jadi ada dua aliran. Kalau mazhab itu dilaksanakan di dalam realiti hidup dunia ni, pecahlah pandangan. Kalau pendapat tu dia wajib di atas syarak pada dia, hukum hakam syarak, maka tak bolehlah kita bagi benda tu kat dia. Kalau kita bagi benda khinzir kat dia, bererti kita telah membenarkan dia melanggar hukum syarak yang menjadi kewajipan pada dia. Tapi jika pergi pada mazhab yang kedua, kata dia di dunia ni tak kena, dia ikut dia lah di dunia ni, dia khitab tu dah tak kena pada dia, maksudnya perintah tu dah tak kena pada dia. Dia telah sangkut pada masalah yang pertama. Hak lain dah tak kira. Iaitu masalah dia telah kufur.
Kalau isunya, maka dia macam, kalau kita bagi apa-apa pun, dia bukan wajib. Biar-biar dia. Saya nak cerita simple lah, ayat yang simple, nak bagi faham isu ni. Sebab tu dia kadang-kadang satu fatwa tu, dia main dengan banyak masalah. Daripada isu usul, isu macam-macam. Cuma kalau tanya saya, isu wajib tak wajib ni cerita Allah Ta'ala dengan hukuman terhadap dia di akhirat lah. Di dunia ni, kalau kita melihat orang bukan Islam tak semayang, adakah wajib kita pergi suruh dia semayang? Tak wajib kita suruh dia semayang. Masalah khitab dia di akhirat tu cerita lain. Dia Tuhan akan hukum pasal dia tak semayang, itu cerita urusan dia dengan Allah. Tapi di dunia, kita yang berinteraksi dengan dia, maksudnya kita berinteraksi, Mamat tu bukan Islam tak semayang, ini no issue. Dia pakai salib, kita tak boleh kata apa kat dia. Sebab itu urusan dia yang dia pilih di atas dunia ini. Dia buat benda-benda yang salah dengan syarak. Kita tak puasa Ramadan. Apa bulan puasa tahu tak puasa? Kita tak tanya dia. Walaupun mungkin kita i'tiqad yang pertama dia tetap di akhirat, itu dipersoal oleh Allah kerana dia tak puasa pada Ramadan. Itu isu di akhirat. Maksudnya tidak semestinya khilaf itu kita apply kesannya sama. Jadi padanan Muslim, kita buat, kerajaan buat bangunan pada untuk dia, untuk perhimpunan dia. Kerajaan uruskan untuk dia kahwin dengan cara dia. Gereja untuk dia umpamanya. Itu urusan kehidupan dunia. Jadi Abu Hanifah, dia pandangan dia. Sebab tu kita jangan apa Abu Hanifah. Abu Hanifah ni, saya bukan tarjih dia. Dalam kaul ni kita tarjih jumhur. Tapi Abu Hanifah ni, di samping, kadang-kadang saya heran orang-orang mazhab Hanafi daripada Pakistan, kadang-kadang mereka ni sempit. Dia pun pergi ke, minta maaf lah kalau yang dengar ni, sorry ya. Mereka pergi ke negara barat, di UK, di Europe, mereka tak bawa identiti mazhab Hanafi tu dari sudut tu. Ada pukul anak lah kerana tak mau kahwin dengan pasangan yang dipilih oleh bapa. Sedangkan itu bukan mazhab Hanafi. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani telah bagikan pandangan bahawasanya wanita akhirnya kalau tak susah sangat, dia boleh kahwinkan diri dia tanpa wali. Secontoh lah. Tapi Abu Hanifah lah seorang peniaga. Dan banyak pandangan-pandangan dia. Dua mazhab. Orang selalu kata mazhab Malik itu ialah mazhab Ahlul Hadis, mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahlul Ra'i, mazhab Syafi'i menghimpunkan, mazhab Hanbali. Tapi tak. Mazhab Malik juga adalah mazhab Ahlul Ra'i. Banyak keadaan. Cuma dia mengikat lebih banyak. Kerana pandangan-pandangan Malik di dalam masalah khususnya berhubung dengan masalah qada, sangat-sangat ijtihadnya sangat luas. Jika kita lihat sentuhan-sentuhan Imam Malik dalam Muwatta dan kitab-kitab ulama-ulama Malik. Ya. Tapi tak apalah. Dalam kita kata ni, fatwa kita kata apply yang jumhur dulu. Kalau dah tak ada dia tu duduk di ni, kerana fatwa perlih ni dibaca seluruh dunia. So kalau dia duduk di negeri Mat Saleh tu, atau duduk di negeri Thailand ke apa, tak ada pekerjaan dia, sementara ni lah kerja dia selesaikan yang tu dulu. Tapi kalau dia dapat pekerjaan yang lain, dia boleh amalkan yang Hanafi dalam keadaan-keadaan yang tertentu. 4. Adapun jika terdapat barangan, sampingan, ikutan, tabi' yang haram, padahal itu bukan asal tugasan, maka hal itu dimaafkan. Ini seperti jika dia membawa penumpang teksi bukan Muslim yang membawa bersamanya arak, maka hal ini dimaafkan kerana tugasan asalnya membawa penumpang, bukan membawa arak. Arak tersebut hanyalah sampingan ikutan atas yang asal. Ini berdasarkan kaedah yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Dimaafkan dalam perkara ikutan sampingan apa yang tidak dimaafkan pada selainnya. Yang ni kaedah di mana katakanlah dia driver teksi. Mak Saleh tahan dia. Di Penang berlaku lah lu. Mak Saleh tu masuk, pegang botol arak, masuklah kereta dia, bawa satu ikat arak nak pergi minum dekat tempat dia.
Adakah dia kata, you masuk, arak duduk luar? Dia tak mana boleh tak? Saya nak bawa balik. Adakah jika dia terima penumpang tu bererti dia menjadi apa? Penghantar arak? Tak. Arak itu dia panggil tabi'. Samalah juga orang kerja pindah barang. Kawan tu pindah barang rumah, angkut katil, almari apa semua, peti air, dia bubuh sekali arak 2 tung. Hak dia punya, dia pindah. Dia kata, arak saya tak boleh lencik, arak kena awak turun. Dia cik pergi cari lori lain. Boleh tak dia ambil? Dia panggil yang tu tabi'. Macam tu juga benda makanan-makanan apa yang kalau zahirnya halal, ada unsur haram, tabi'. Kita tak usah tanya. Kerana dia bukan untuk kita, untuk dia. Untuk dia. Dan kemudian macam saya kata tadi yang awal, jangan tajassus. Orang mai tumpang kereta kita, dia bawa beg. Kita tak payah tanya, cik, saya takut dalam beg cik ada benda-benda yang tak halal. Jadi saya nak tahu cik bawa apa. Tak perlu lah. Yang penting dia tak bawa dadah, sudah lah. Dadah kalau dia bawa, kita kena. Itu pun kalau duduk dalam beg dia, kita tak tahu. Dan ini saya untuk memahamkan kepada anak-anak muda yang kerja macam ni. So dia tak perlu. Dia bawa teksi, orang tu datang, orang tu naik, mungkin dia bawa apa lagi benda dengan dia. Itu tak ada masalah. Dia panggil dimaafkan pada perkara sampingan apa yang tak dimaafkan pada selainnya. Okey. Apa lagi? Demikian juga jika dia bertugas membawa lori barangan pelbagai seperti barangan pindah rumah. Ini yang mana saya sebut tadi. Kan? Keenam, begitu juga jika bertugas menghantar barang. Jika makanan itu pada asalnya seperti nasi, mi dan seumpamanya, maka hukumnya harus untuk dia menghantarnya. Jika makanan asalnya adalah harus, maka harus dia hantar. Jika terdapat bahan dan kandungan sampingan yang haram, maka hukumnya adalah seperti hukum barangan sampingan ikutan tabi' tadi. Ia dimaafkan. Dia order nasi, dia order kek, dia order, tapi dalam barang tu ada haram. Kita bukan bisnes kita, bukan urusan kita. Sebab tu kalau tidak, kita nak kena jadi orang tolong cek pula. Cek, saya cik tolong hantar kek, order kek. Kek kat kedai kek kita pergi ambil. Lepas dapat kek, saya nak cek dulu kek ni halal ke haram. Tak payah. Dia order kek. Kek zahirnya boleh. Hatta kalau sosis duduk atas satu tu, tak payah duduk tanyalah sosis apa, hantar ya. Selagi bahan-bahan haram itu tidak menjadi nama utama dan tidak dizahirkan secara jelas, maka hukumnya kembali kepada asal bahan tersebut iaitu dibolehkan. Ini seperti menghantar kek yang ada padanya bahan yang tidak halal tetapi tidak dinyatakan, maka ia diharuskan. 7. Namun, jika zahir pada seorang penghantar muslim bahawa saudara muslim yang lain terbabit dengan barangan yang haram seperti arak atau khinzir, maka menjadi tanggungjawabnya sebagai muslim menasihati mengenai hal tersebut. Melainkan dia hantar-hantar pergi, rumah orang Islam. Cik ni, cik punya. Saya nak beritahu sebagai orang Islam, kita tak boleh minum arak, cik. Tak apa, beritahu dia. Tapi dia, kalau dia kata, bukan ni, arak ni bukan saya nak minum. Saja pergi bubuh dalam kek lah. Dia masak kek buah arak. Khilaf pula lah masalah tu. Satu masalah baru. Bila berubah bahan disebabkan satu proses. So ini adalah secara umum fatwa berkenaan perkara ni bagi sesiapa yang nak memahami lah kalau orang tanya. Ada soalan? Ya, ada soalan insyaAllah. Boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
um, berkaitan pendapat Abu Hanifah tentang menyampaikan makanan tidak halal itu dibolehkan. Bagaimanakah pula hukumnya jika seseorang Muslim itu terlibat dalam pembuatan makanan tidak halal di negara bukan Islam kerana belum mendapat pekerjaan yang lain? Okey. Tadi Abu Hanifah kata jumhur memang tak boleh. Produce benda haram tak boleh. Bagi hantar pun tak boleh, produce pun tak boleh. Produce benda haram untuk tujuan dia untuk orang makan, untuk consume. Tak boleh. Abu Hanifah kata boleh untuk sampaikan tapi tak boleh menjadi producer. Dia keluar tak boleh. Dia pula tolong buat urus nasi goreng khinzir. Kedai dia khinzir panggang. Dia tak boleh lah. Tapi dia tolong sampai tak apa. Jangan dia pengeluar. Pengeluar tak boleh. Abu Hanifah kata sampai boleh, pengeluar tak boleh. Jumhur kata sampai pun tak boleh, pengeluar pun tak boleh. Melainkan dia keluarkan benda haram bukan untuk tujuan haram. Ada juga. Dia keluarkan makanan yang najis tapi dimakan oleh kucing. Ada orang mai jumpa saya nak keluarkan makanan kucing yang halal. Saya kata kucing ni tak kena kitab syariah tu. Tak ada surah-surah tu yang diturunkan pada kucing. Kucing pun dia bergaul antara jantan dan betina tak melalui satu akad yang sah. Jadi dia memanglah dia makan apa pun tak apa. Kalau tidak dia makan tangkap tikus, kucing nak kena sembelih dulu dan bismillah baru boleh makan. Jadi tak. So kadang-kadang orang ni dia punya ni akal tau. Akal macam mana nak cari nak market kan. Kalau dia kata benda tu nak bagi bersih supaya tak najis, nak bola rumah, ada alasan. Bukan masalah kucing. Ni iklan, kucing sukakan makanan yang halal. Tu kucing dah makan tikus sebelum produk makanan tu ada lagi. Sejak turun-temurun dah. Kan? Akai. Artinya kalau dia ambil daging-daging yang apa, barang-barang yang tak halal, kemudian dia hasilkan, tapi tujuan dia tu bukan untuk makanan manusia, binatang dan seumpamanya, tidak jadi isu lah. Okey, masa tak ada saya nak habis satu lagi. Fatwa pertandingan dan wang pertandingan. Hukum pertandingan. Oh ya, ada gambar bola ke ni? Okay. Hukum pertandingan adalah harus sekiranya hadiah datang dari pihak ketiga yang tidak menyertai pertandingan dan yuran yang dibayar oleh peserta hanya digunakan untuk kepentingan peserta itu sendiri dengan nilai yang setara seperti untuk makan dan minum dan kos pengurusan yang lain. Okey, sebelum saya nak masuk ni, saya nak cerita. Ulama-ulama ni, pertandingan ni macam ni lah. Bertanding lah. Tanding apa? Apa manusia bertanding? Lumba lari, pancing ikan. Apa lagi? Baling dart. Cumanya ulama-ulama dulu mereka ada bincang satu bab, iaitu bab benda-benda yang membabitkan kegiatan jihad. Sebab hadis Nabi SAW tentang la sabaqa illa fi nasl lagi apa? Wa khuf wa hafir. Benda-benda ni tak ada pertandingan melainkan kepada manah, unta, lumba unta dan kuda. Bukan pitikam kuda tu, lumba kuda, dia lumba sekali. Para ulama di kalangan mereka menyatakan kalau yang tiga ni tak apa, ada orang pertandingan pun tak apa.
Pasal 3 ni manfaatnya tahqiq maslahah, iaitu jihad. Maksudnya kalau A dengan B kata, letak seorang 100 dinar, seorang 100 ringgit, kita lumba kuda. Siapa menang dapat duit ni. Mereka kata kuda tak apa. Pasal hadis tu. Mazhab ni khususnya dipertahankan oleh Ibn Taymiyah dan dipertahankan oleh Ibn Qayyim. Walaupun ada kau kata Ibn Qayyim tarik balik ke apa, tapi sebenarnya kita tengok tatabuk Ibn Qayyim macam firm, macam guru dia. Lawan memanah. Dua-dua pihak letak duit. Ibn Taymiyah kata tak apa. Tahqiq maslahah utama iaitu jihad. Satu galakan. Lumba unta, tak apa. Sebahagian cuba luaskan benda ni lah. Lari. Mereka cuba kiaskan. Benda-benda yang mana membabitkan kekuatan fizikal yang boleh digunakan untuk menghadapi musuh. Supaya saya nak sebut. Tapi oleh kerana pertandingan-pertandingan yang ada, hak kita ni pancing ikan. Lagi apa? Lawan baling bola. Apa? Bowling. Benda-benda macam tu lah. Itu lain. Jadi saya nak pergi faham konteks fatwa ni. Hukum pertandingan adalah harus sekiranya hadiah datang daripada pihak ketiga. Maksudnya kita 3 orang, 4 orang akan masuk, 5 orang, hadiah datang daripada pihak sekolah atau daripada pihak jabatan. No issue. Namun semua pertandingan hendaklah tidak membawa kepada perkara yang haram atau meninggalkan kewajipan agama seperti pertandingan mendedahkan aurat, meninggalkan salat, memperbodohkan akal, menjatuhkan maruah, merosakkan moral, menimbulkan pemusuhan, merosakkan alam sekitar dan seumpamanya lah. Pertandingan ratu cantik pakai ataupun pertandingan ratu pondan, kan? Ini tak boleh lah, kan? Pondan sini panggil apa? Darai. Saudara tak, saudari tak, saudarai. Okey. Adapun penganjuran pertandingan yang membabitkan yuran ke atas peserta untuk dijadikan hadiah, sama ada keseluruhan yuran atau sebahagiannya, adalah haram kerana wujudnya elemen ataupun unsur perjudian. Ini juga pendapat yang menjadi pilihan kebanyakan majoriti ulama. Saya nak sebut kaul ni di kalangan para ulama. Sekali kita akan menyatakan bahawasanya boleh pertandingan, macam kita sebut, boleh pertandingan ni jika sekiranya mari daripada pihak yang ketiga, ataupun pertandingan, hak pertama, pertandingan ni boleh ada pertaruhan, ada letak duit ataupun letak hadiah, letak apa-apalah yang ada nilai. Pertama, dia boleh kalau sekiranya mari daripada pihak yang ketiga yang tak terbabit. Yang kedua, dia boleh jika sekiranya dia datang daripada satu pihak saja. A lawan dengan B, A saja letak. Kalau hang menang, ambil RM100 ini. Kalau kalah, hang tak dapat apa. Itu satu pihak. Tapi kalau hang pun letak RM100 juga, kalau hang kalah, aku ambil RM100. Yang ini yang dia maksudkan dua pihak. Dua-dua yang terlibat bayar. Kadang-kadang dia mungkin tak guna semua. Duit tu kita masuk, contohnya pertandingan pancing ikan. Dia bayar RM100. RM50 mungkin dia gunakan untuk fasiliti yang ada, dia gunakan untuk bagi makan semua. RM50 lagi untuk hadiah. Tu yang hadiah jadi ribu-ribu tu. Kalau 100 orang masuk, 100 kali RM50 berapa? RM5,000. Juzuk yang dia gunakan untuk facilities ni tak apa. Tapi juzuk yang dia gunakan untuk jadikan hadiah, yang mana siapa yang kalah akan rugi, siapa yang menang akan untung, itu dianggap sebagai judi. Namun, pertandingan yang membabitkan pertaruhan berbayar, yuran pertandingan
yakni yuran pertandingan, atau apa-apa nilai harta adalah diharuskan jika memenuhi syarat-syarat berikut. 1, hendaklah tidak bergantung kepada nasib semata-mata yang tidak berasaskan kepada ilmu atau kemahiran yang diiktiraf syarak. Ini seperti pertandingan teka nombor. Pi duk tanya, ni benda bodoh lah. Gores dan menang. Kan? Dulu sebelum skamer ni mai ke internet ni, orang kampung pun ada kena macam tu. Pi kat rumah dia bawa satu retas, dia suruh gores. Kalau betul akan dapat hadiah. Depa ni pun gores, naiklah kerusi urut satu. Syok lah. Tapi nak dapat kerusi urut ni, nak kena beli benda lain pula. Dia ni belilah benda tu secara terpaksa untuk dapat yang tu. Padahal rugi pun kebanyakan lah. Pertama, bodoh dah gores dah menang ni. Yang kedua, dia bukan boleh jual beli macam tu, tidak berlaku taradin. Dulu orang kita tidak ada kesedaran sebagai pembeli, pengguna. Dia pergi toreh, padahal kawan tu main di rumah dia. Dia pergi gores di rumah dia. Kawan tu kata, makcik kena beli dah, makcik gores. Padahal kalau kata saya tak nak beli, nak buat apa? Dia tak berani, dia takut salah. Menunjukkan betapa dangkalnya pengalaman orang kita di dalam soal jual beli. Pertandingan berat ikan yang memancing. Pertandingan teka bola. Yang menang, lempar dadu dan seumpamanya. Ikan ni sama juga, bukan ada otak pun. Bubuh ya. Makan. Melainkan dia guna skill lain lah. Dia kata kalau bubuh macam ni, ikan besar makan. Kalau macam ni, ikan kecil. Tak ada skill lah. Kalau setakat masing-masing pitak benda yang sama, guna itu juga termasuk dalam nasib. Yang ni adalah pertandingan yang tak digalakkan ataupun dilarang pembodohan akal oleh syarak. Walaupun dia tak sampai pada judi, kalau tak ada pertaruhan apa. Tapi agama tak suruh benda-benda bodoh macam tu lah. 2, terdapat tidak kurang dari 1/3 dari peserta muhallil yang berkelayakan dan berdaya saing menyertai pertandingan tanpa dikenakan bayaran pertaruhan. Maksudnya, kalau 3 orang, ni muhallil ni bab fiqh. Ibn Taymiyah sebelum tu, dalam ni nak menunjukkan fatwa perlih ni tak pakai Ibn Taymiyah dalam masalah ni. Ibn Taymiyah tolak masalah muhallil. Ibn Taymiyah kata pertama muhallil tidak adil, kedua hadis muhallil tak sahih. Semua Ibn Taymiyah tolak. Ibn Qayyim tolak masalah muhallil. Muhallil ni saya nak cerita apa? Muhallil ni, tapi muhallil lah qaul jumhur. Dalam sebahagian qaul dalam mazhab Malik, muhallil pun tak boleh. Qaul yang pertama dalam masalah ni, dia kata bila bertanding dua pihak, 3 ataupun 5 orang bertanding. Katalah bertanding apa? Lomba lari. Ataupun bertanding apa-apalah kan. Lomba lari, bertanding pakat tak duit. Seorang RM50. Menang, siapa menang dia ambil. Siapa kalah, tak apa-apa. Yang ni judi. Pada mazhab pertama, dia kata letak je judi. Mazhab jumhur kata dia judi melainkan jika ada muhallil. Muhallil ni masuk pula lagi 3 orang. 3 orang ni tak terlibat dengan duit ni. Tapi 3 orang ni bukan setara. Setara ni maksud apa? Berkemampuan yang sama. Bukan mereka 5 orang nak lari, mereka bawa masuk lagi 3 orang cacat, memang tak menang lah. Bukan. Mereka bawa masuk lagi 3 orang pun padan dia juga, boleh menang juga. 3 orang tak berbayar. Jadi 3 ni dinamakan dengan muhallil. Hadis dalam muhallil ni dibincangkan, dianggap sebagai mauquf, tidak kepada Nabi. Ibn Taymiyah panjang, Ibn Qayyim berpuluh muka surat tolak masalah ni. Tapi jika kita melihat yang ditolak oleh Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah ialah masalah dia tumpu kepada masalah tu apa? Kuda, unta dan panah tadi. Ibn Taymiyah kata tak ada muhallil pun boleh jika itu untuk jihad.
Malik punya sebahagian kaul, ada muhalil tak boleh. Jumhur punya pendapat, pertandingan yang letak duit tak boleh, melainkan ada muhalil. Tadi yang masuk tanpa kena bayar ni. Tuan-tuan dapat maksud? Faham maksud saya? Okey. Cuma fatwa perleh ni, di atas banyak kaul-kaul tu, kita pilih, rumuskan, kita kata terdapat tidak kurang daripada 1/3. Maksud kalau 6 orang bertanding, 2 orang tak boleh bayar. Dan 2 orang tu mempunyai keupayaan yang sama. Maksudnya ruang yang sama untuk menang. Kalau itu masuk, jadi hak tak duit tadi boleh. Di sisi jumhur ulama. Okey. Misalnya jika 30 pasukan bola sepak bertanding, 10 daripadanya hendaklah dikecualikan dari dikenakan yuran pertandingan. Jika kedua-dua atau salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka pertandingan tersebut adalah dilarang. Boleh dapat tuan-tuan? Ini adalah 3 fatwa yang mana kita telah bincangkan dan rumuskan. Ada yang 2 tahun lepas, ada yang baru tahun baru ni, dan semua ni adalah mudah-mudahan dipahami oleh tuan-tuan yang berada di negeri Perlis. Dan fatwa ni juga, walaupun dia tidak menjadi suatu perkara yang terpakai di segi undang-undang di negeri-negeri lain ataupun di tempat lain, tapi saya percaya ia juga boleh menjadi satu panduan untuk mereka yang mendengar perbincangan kita pada hari ini. Ada soalan? Ada soalan angkat tangan, insyaAllah. Tolong angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan. Yang ni kebiasaan kita dengar dalam sebahagian masyarakat kita, jenis bertaruh, sebagai contoh pertandingan badminton, seorang minat pemain A, seorang lagi minat pemain B. Dia kata kalau A benar, aku belanja hang makan. Kalau B benar, hang belanja aku. Dia kalih lagu tu. Ya. Dia termasuk dalam judi ke atau tak? Termasuk dalam judi. Dia termasuk dalam judi kerana dia memang salah satu pihak akan rugi tanpa, satu kau untung, satu kau rugi. Kalau nak bagi tak judi, satu cara. Kalau dia menang, aku belanja hang makan. Kalau dia kalah, tak ada apa. Satu pihak saja. Jangan bagi dua-dua. Tapi kalau konsep tapi itu cumanya dia adakah termasuk di dalam nasib ataupun tak. Tapi saya rasa situ ada sikit lah skill. Mungkin orang yang kalau dia dapat dia nilai tu dia ada dasar keupayaan dia, tengok cara bermain tu. Kalau itulah. Tapi kalau dia sekadar ini nasib dia ni, itu mungkin termasuk dia gagal. Dia tak judi. Cara tu, pemilihan itu dilarang kerana semata-mata bergantung kepada nasib yang tidak akal tak guna apa. Macam orang toreh goreng menang, tak ada akal apa. Untuk syok-syok boleh lah, tak ada pertandingan, tak ada kan. Kerana pertandingan ni, bila dia letak duit, kemudian dia tak guna akal langsung, main pusing tu, memang betul-betul perjudian. Tapi kalau dia letak duit, kemudian akal ada, akal ada maksudnya satu syarat tu dia telah penuhi. Okey, ada soalan? Assalamualaikum, Tok. Soalan saya sebagai seorang penganjur dan saya mencari sponsor dan kita mendapat sponsor dan kemudian kita benarkan yuran kepada peserta. Jadi bila peserta bertanya hadiah ni ambil dari mana, dan dia berkata dia buat hadiah ni guna duit yuran penyertaan lah.
Dan bila kita tanya duit hadiah ni beli untuk macam mana guna duit apa, dan dia berkata duit ni atas jas pengurusan. Dia maksud dia duit pengurusan di situ, duit sponsor pun di situ, semua duit dia di situ. Jadi benda tu boleh ataupun apa pandangan dia tu? Okey. Kalau dia kata bayaran yang dikenakan, katalah nak masuk pertandingan tu semua orang nak bayar RM20. Pasal apa kena bayar? Dia kata bayaran untuk penggunaan kemudahan. Dia bagi tahu situ. Hadiah ditaja oleh pihak yang lain. Dia bagi tahu. Kita pun masuk. Kerana kita tahu kita bayar tu mungkin dia bagi kita sewa tempat tu. Contohnya main bowling. Mana boleh free. Dia kena bayar. Okey. Kemudian dia bagi kita makan biskut ke, ayak ke, lepas tu ada minum ringan-ringan. Semua tu ada charge. Kemudian dia kata untuk pengurusan dia. Dia yang menganjurkan tu dia ambil upah jugalah, takkan dia anjur saja. Okey. Hadiah datang pihak lain. Kita tanya dia kata tak, hadiah pihak lain, bayaran ni untuk pengurusan. Boleh tak kita masuk? Boleh. Tiba-tiba rupanya dia tipu. Dia ambil duit tu, dia gunakan untuk hadiah. Lagi RM5 daripada baki tu hadiah. Untuk top up hak penganjur tu. Dialah yang berdosa. Kita tak tahu. Kita faham duit ni untuk apa? Yuran untuk pengurusan. Hadiah ditanggung oleh pihak dibayar. Kalau dia, artinya dia yang telah melakukan aktiviti judi, bukan kita. Penganjur. Ada lagi? Habis lah? Saya ingat masa pun dah. Jika habis, kita nak lancar ni kah? Ya, insyaAllah para pelancaran kempen. Saya nak terang sikit ke apa? Ya boleh insyaAllah tu. Boleh insyaAllah. Okey. Kita nak simple ya, sebab ni saya nak lancarkan, bukan lancar rasmi ni. Ni pra saja. Ya. Bagi saya tutup sikit untuk pembentangan ni, kita lancar. Masa lancar nanti saya ada bercakap? Tak ada? Ada insyaAllah. Kalau tak nak cakap boleh. Alhamdulillah, demikian tadi pembentangan dan penjelasan bagi sesi yang kedua yang telah disampaikan oleh sahibus samahah Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Mudah-mudahan kita semua mendapat kefahaman serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat pada pagi ini yang berkaitan dengan tajuk-tajuk fiqh muamalat yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis merakamkan ucapan syukran jazakallahu khairan katsira dan ribuan terima kasih kepada sahibus samahah Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, di atas kesediaan beliau memberi penerangan sebentar tadi. Untuk makluman para peserta program seminar pada pagi ini, program pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan majlis ucapan dan pelancaran kempen Perlis Berzikir. Jadi majlis dengan segala hormatnya menjemput sahibus samahah Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan ringkas untuk majlis ini. Dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya nak sebelum nak lancar ni, saya nak sebut sikit ya. Mungkin sebahagian dah tahu, tapi untuk rakyat Malaysia juga yang melihat program ni. Program yang akan kita lancarkan dengan insya-Allah akan dilancarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada bulan 1 nanti ialah program yang kita namakan Perlis Berzikir. Program ini ialah di mana usaha kita untuk menjadikan zikir-zikir Nabi SAW atau zikir-zikir yang maksur, sama ada zikir yang berasal daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW, itu diajar dan diamalkan oleh seluruh rakyat Perlis. Daripada zikir keluar rumah, masuk masjid, pergi sekolah, zikir ketika hujan, semua. Dan kita akan keluarkan ia dalam bentuk buku kecil. Bawa ni. Buku kecil yang mana kita dalam buku tu dah kita siap dah sebahagian, nanti belum ada lagi, kita tak bagi lagi.
Dalam buku tu nanti ada bagi setiap zikir tu. Kita buat mudah ya. Banyak siri kita akan buat. Kita buat yang nipis-nipis. Dia dalam flip card dia akan boleh lihat ada zikir, ada terjemahan dia, ada fadilat dia, boleh scan QR code dia, akan boleh menyebabkan kita dengar bacaan zikir itu di dalam yang telah kita sediakan di internet. So dengan itu rakyat Perlis diharapkan semuanya nanti akan daripada sekecil-kecil orang, anak sehingga sebesar-besar bapak dia tahu tentang zikir ini. Dan kita akan buat banyak peringkat zikir untuk di peringkat sekolah dan seumpamanya. Kita akan belanja dengan pembelanjaan memang tertumpu pada hal ini. Kalau boleh setiap anak Perlis nanti ataupun orang ayat Perlis ni dia ada zikir tu dalam poket dah. Habis satu session, satu tempoh, kita akan ganti dengan buku yang baru pula, zikir yang lain pula. Dan kita akan buat di banner-banner, di radio, guru-guru takmir dan semuanya, mereka akan memperuntukkan masa untuk mengajar zikir 5 minit sebelum kuliah umpamanya. Dan inilah pelancaran sebagai kempen lah. Pelancaran betul akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Haji. Jadi supaya kita semua tahu, kempen Perlis berzikir ni kempen yang panjang. Target kita mudah-mudahan sehingga rakyat Perlis ni kebanyakan dia tahulah zikir-zikir yang warid daripada Nabi dalam banyak keadaan. Keluar rumah baca apa, balik rumah baca apa, pergi masjid baca apa, hujan baca apa, susah hati baca apa, demam baca apa, ketakutan baca apa. Semua yang basic asas tu kita pilih pula zikir-zikir wirid-wirid yang banyak itu. Kita pilih yang ringkas dan yang mudah. Kita sertai pula dengan fadilat dia supaya nak menggalakkan ataupun encourage dia, nak invite dia untuk dia mengamalkan zikir tersebut. Ini insya-Allah akan kita tuan-tuan semua harap akan bantu kita lepas pada ni. InsyaAllah mudah-mudahan dalam beberapa tahun kita harap semua orang pandailah dan telah jadi amalan hidup dia, dan kita pun mudah-mudahan negeri yang banyak berzikir dan mengingati Allah, Allah merahmati negeri kita ini insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis dengan segala hormatnya sahibus zamahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin Mustining Perlis, dan diiringi oleh Yang Amat Arif Tuan Haji Ibrahim bin Dris, Ketua Hakim Syar'i Negeri Perlis, untuk melancarkan majlis insya-Allah. Dipersilakan. Zikir memohon pertolongan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Okey. Ada. Okey, tuan-tuan nanti boleh mari try scan ni. Tuan-tuan scan, dan ini semua buku awal lah yang kita keluarkan nanti akan mengandungi semua zikir ni. Dan kita kenapa kita buat bacaan suara ni? Sebab kita tahu ada orang yang tak apa boleh baca Arab. Bukan tak apa boleh, belum boleh. Jadi kita suruh dia scan, kemudian dia boleh baca, kita tulis juga dalam rumi. Sekurang-kurangnya dia tengok hak rumi tu, dia boleh hajuk dengan bunyi hak betul ni. Tujuan kita nak bagi boleh lah
makcik hak tak reti baca ke, hak reti baca ke, pakcik kita hak tak reti baca ke, hak zaman tak dan belajar tu ke, semua boleh ingat zikir-zikir ni insya-Allah. So insya-Allah mudah-mudahan tuan semua support kita. Sekian, assalamualaikum. Alhamdulillah, demikian tadi perancaran kempen Pelih Berzikir pada pagi ini yang telah disampaikan oleh Sahibus Samahah Profesor Mada Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin Mufti Negeri Perlis. Majlis merakamkan ucapan syukran jazakallahu khairan katsira dan ribuan terima kasih kepada Sahibus Samahah Profesor Mada Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin